Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Anda bersama dengan siapa lagi kalau bukan Dr. Azhar dalam rancangan Mudahnya Statistik Menggunakan Excel. Hari ini saya ingin menunjukkan kepada anda bagaimana anda boleh melakukan regression hanya dengan menggunakan Microsoft Excel. Tapi tahukah anda apakah itu linear regression? Linear regression adalah satu kaedah untuk kita mengkaji hubungan antara satu ataupun lebih pemboleh ubah bebas dengan satu pemboleh ubah bersandar. Antara contoh pemboleh ubah bebas adalah seperti dos ubat, masa penyimpanan, usia ternakan dan lain-lain lagi. Tapi kadang-kadang, tahukah anda pemboleh ubah bersandar juga boleh menjadi pemboleh ubah bebas? Dan sebaliknya. Untuk pengetahuan semua, apabila kita terdapat satu pemboleh ubah bebas, ia disebut sebagai linear regression sederhana. Manakala jika anda mempunyai lebih daripada satu pemboleh ubah bebas, ia dipanggil sebagai multiple linear regression. Jadi apa tujuan sebenar kita menggunakan linear regression? Untuk pengetahuan semua, linear regression ni ada dua tujuan. Yang pertama adalah untuk membuat analisis ramalan. Dengan menggunakan linear regression, anda boleh menerbitkan satu model ramalan yang baik. Dan yang kedua, anda boleh melihat hubungan di antara pemboleh ubah bebas dan juga pemboleh ubah bersandar. Bagi persamaan regresi, dalam bentuk termudah, satu pemboleh ubah bebas dengan satu pemboleh ubah bersandar mempunyai persamaan seperti berikut. Y equal to A plus BX. Okey, ini dinamakan sebagai linear regression sederhana. Manakala jika anda ada persamaan seperti ini, Y equal B1 X1 plus B2 X2 plus plus A. So ini dinamakan sebagai linear regression berganda ataupun multiple linear regression, di mana A disebut sebagai intercept dan B adalah koefisien arah atau koefisien beta. Untuk menyatakan sama ada garisan yang diperolehi cukup baik untuk menggambarkan hubungan antara pemboleh ubah bebas dan pemboleh ubah bersandar, kita dapat menguji bentuk model yang digunakan dengan melihat kepada nilai perkali penentu, iaitu R2 dengan nilai korelasi untuk menyatakan ketepatan persamaan garis regresi yang diperolehi. Alright, jom kita buat tutorial. Check it out. Sekarang kita akan menjalankan analisis regression menggunakan Microsoft Excel. Anda diberikan dengan data ini. Okey, ini adalah contoh data yang diberikan oleh kepada anda, iaitu anda ada 10 data permintaan, 10 data harga dan juga 10 data bagi pendapatan. Berdasarkan kepada data ni, kita nak lihat harga dan pendapatan memberi impak ataupun tidak kepada permintaan. Jadi permintaan adalah nilai Y, manakala harga dan pendapatan adalah nilai X. Untuk menjalankan analisis menggunakan Excel, pertama sekali anda perlu klik pada data analisis dan anda perlu pilih regression dan klik OK. Oleh kerana kita nak predict ataupun nak develop model berdasarkan kepada permintaan, maka nilai input Y range adalah dari B4 hingga B14. Manakala bagi input X, iaitu harga dan pendapatan, atau lebih dikenali sebagai variable bebas, kita letakkan di input X range kolom bermula dari C4 hingga D14. Tik pada label, klik pada output range, letak pada kotak output range, dan anda boleh letak di mana-mana sahaja untuk mempamerkan hasil dapatan anda, dan klik OK. Okey, biasanya saya akan tukarkan nilai ni dulu ke dalam bentuk
number supaya mudah untuk dibaca. Alright, berdasarkan kepada hasil dapatan, ada 3 table. Okey, 3 table yang telah ditampilkan, iaitu summary output, ANOVA dan juga residual output. Okey, pada table summary output melaporkan tentang kekuatan hubungan antara variable bebas dengan variable terikat. Okey, kita nak tengok hubungan antara harga dan pendapatan dengan variable terikat, iaitu permintaan. Dalam table yang pertama ni terdapat multiple R, R square, adjusted R square, standard error dan juga observation. Okey, multiple R ini merujuk kepada satu ukuran untuk mengukur hubungan linear antara variable terikat dengan seluruh variable bebas secara bersama-sama. Okey, berdasarkan kepada data kita ada 2 variable untuk melihat kekuatannya dengan satu variable terikat, iaitu permintaan. Biasanya nilai multiple R akan ditulis dengan huruf R kecil. So kita akan melihat nilai antara -1 hingga 1. Nilai R yang lebih besar akan menunjukkan hubungan yang lebih kuat, iaitu nilai R yang menghampiri kepada 1 dianggap hubungan yang lebih kuat. Bagi R square pula, dalam dunia statistik, R square ini dikenali dengan nama coefficient determination berganda. Fungsinya adalah untuk mengukur goodness of fit bagi persamaan regression, iaitu memberikan proportion ataupun presentation variation total dalam variable terikat yang dijelaskan oleh variable bebas. Nilai R square biasanya terletak antara 0 hingga 1. Kekuatan nilai R square dikatakan tinggi apabila nilai R-nya semakin mendekati 1. Seterusnya adalah adjusted R square. Adjusted R square adalah satu sifat penting R square, okey, di mana nilainya merupakan fungsi yang tidak pernah menurun dari banyaknya variable bebas yang terdapat di dalam sesuatu model. Oleh kerananya, untuk membandingkan 2 R square dari 2 model, biasanya kita harus menghitung berapa banyak variable bebas yang ada di dalam sesuatu model. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan adjusted R square. Okey, istilah penyesuaian bagi nilai R square ini disesuaikan dengan berapa banyaknya variable di dalam sesuatu model. Biasanya jika kita mempunyai variable bebas lebih daripada 2, sebaiknya kita akan menggunakan nilai bagi adjusted R square. Bagi standard error pula, ia merupakan standard error dari andaian variable terikat. Okey, estimation variable terikat. Angka ini dibandingkan dengan standard deviation dari permintaan. Okey, oleh kerana data kita adalah permintaan, so angka itu dibandingkan dengan standard deviation dari permintaan. Semakin kecil angka standard error dibandingkan angka standard deviation dari permintaan, maka model regression semakin tepat mempredik nilai permintaan. Manakala observation adalah berapa nilai yang kita gunakan. Okey, kita observe. Okey, kalau berdasarkan kepada data kita, setiap permintaan, harga dan pendapatan, observation kita adalah sebanyak 10. Jadi, oleh kerana kita hanya ada 2 data, okey, 2 variable bebas, maka kita akan menggunakan R square, nilai R square untuk menentukan ketepatan model prediction tersebut. Berdasarkan kepada data kita, nilai R square adalah 0.94, bermaksud hubungan antara harga dan pendapatan versus dengan permintaan adalah tinggi. Tabel yang kedua adalah ANOVA. Tabel ANOVA menguji penerimaan model dari perspektif statistik dalam bentuk analisis sumber keragaman, yang mana untuk pengetahuan semua, ANOVA sering juga diterjemahkan sebagai analisis ragam. Okey, dari tabel ANOVA tersebut, okey, kita ada keseragaman antara data actual variable terikat, iaitu permintaan.
yang bersumberkan dari model regression dan dari residual. Dalam erti kata lain, turun naiknya atau besar kecilnya permintaan disebabkan oleh variasi yang terdapat pada harga dan juga pendapatan, serta dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan yang tidak kita masukkan di dalam model regression. Dalam tembok ANOVA ni, kita juga akan dapati terdapatnya degree of freedom. Degree of freedom adalah hasil N tolak 1, di mana N adalah berapa banyak observation. Berdasarkan kepada data kita, observation kita adalah sebanyak 10. Jadi 10 tolak 1, maka degree of freedom bagi total adalah sebanyak 9. Untuk makluman, degree freedom bagi regression adalah sebanyak 2. Sebab apa 2? Sebab kita cuma ada 2 variable, iaitu harga dan pendapatan. Manakala degree freedom untuk residual pula adalah hasil daripada total degree of freedom tolak dengan degree of freedom regression. So kita akan dapat residunya adalah sebanyak 7. Untuk sum of square pula, kolom SS ini adalah untuk regression diperolehi daripada penjumlahan kuadrat dari prediction variable terikat, iaitu permintaan, yang dikurangi dengan nilai rata-rata permintaan dari data yang sebenar. Jadi secara manual kita boleh cari dulu nilai-nilai permintaan dari data asli kita. Kita juga ada mean of square dalam tabel ANOVA. Ia adalah hasil antara kolom SS dengan kolom degree of freedom. Dari pengiraan MS tersebut ataupun mean of square, seterusnya dengan membahagi antara MS regression dengan MS residual. MS regression dengan MS residual, kita akan menghasilkan nilai bagi nilai F. Nilai F ini dikenali dengan F test dalam pengujian hipotesis yang dibandingkan nilai dengan nilai F table. Jika F test kita lebih besar daripada F table, maka dapat dinyatakan bahawa secara simultannya harga dan pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan. Berdasarkan kepada hasil ni, nilai P value kita adalah 0.00, maka dapat disimpulkan bahawa harga dan pendapatan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan. Tabel yang ketiga adalah coefficient regression secara partial. Dalam ujian partial, kita akan menguji nilai T, iaitu membandingkan antara T-test ataupun T-statistik dengan T-table. Jika T-test ataupun T-statistik kita lebih besar daripada T-table pada taraf nyata sesuatu atau tertentu, maka dapat disimpulkan bahawa variable tersebut berpengaruh secara signifikan. Untuk pengetahuan, T-stat kita ditunjukkan pada kolom 4, yang mana ia merupakan hasil bagi antara kolom 2 iaitu coefficient dengan kolom 3 iaitu standard error. Secara hipotesisnya adalah perhitungan ini secara umumnya digunakan dalam null hypothesis, yang mana null hypothesis lebih besar atau kecil daripada 0, maka perlu dilakukan perhitungan manual. Selain membandingkan nilai T-table, kita juga boleh menarik ataupun kita juga boleh membuat kesimpulan signifikannya dengan membandingkan taraf nyata dengan P-value pada kolom 5. Jika kita menggunakan signifikan 5%, maka variable dengan P-value sama ataupun lebih kecil daripada 5%, maka kita dapat nyatakan bahawa variable secara partialnya berpengaruh dan signifikan. Jadi berdasarkan kepada data-data kita, hasil dapatan kita, kita dapati bahawa harga ataupun pendapatan secara partialnya sangat berpengaruh terhadap permintaan. Kenapa? Sebab nilai P-value kita
lebih kecil daripada nilai alfa, iaitu 5% ataupun 0.05. Berdasarkan kepada hasil ini, kita boleh menghasilkan atau mewujudkan satu model regression, iaitu permintaan equal intercept adalah sebanyak 607.53, manakala harga adalah negatif 13, maka kita tolak dengan 13.31 darab harga. Manakala pendapatan adalah positif, maka kita tambah dengan 0.36 darab dengan pendapatan, dengan nilai R square-nya adalah sebanyak 0.9436. Okey, menunjukkan bahawa model ini adalah kuat. Alright, sekarang kita akan membaca hasilnya. Dari persamaan regression menunjukkan bahawa koefisien harga adalah bersifat negatif, yang membawa maksud terdapat pengaruh negatif ataupun berlawanan arah antara harga dan permintaan. Besarnya sesuatu koefisien bermaksud bahawa dengan andaian pendapatan adalah tidak berubah, maka setiap kenaikan harga sebanyak RM1, maka permintaan barang akan berkurang sebanyak 13.31 unit. Begitu juga untuk interpretation koefisien pendapatan. Dengan andaian harga tidak berubah, maka setiap kenaikan pendapatan sebanyak RM1.000 akan meningkatkan permintaan sebanyak 0.36 unit. Intercept 607.53, membawa maksud apabila pembeli ubah bebas mempunyai nilai kosong, maka pembeli ubah bersandar adalah nilai pemalar tersebut. Tapi kita perlu berhati-hati ketika membaca pemalar dalam kes ini, oleh kerana nilainya tidak signifikan, mana mungkin kita akan berhadapan dengan harga dan pendapatan sebanyak kosong. Harga barang dengan nilai kosong bukanlah barang ekonomi. Namun begitu, tidak mungkin orang yang tiada pendapatan dapat membeli barang yang ada harga. So, macam mana? Mudah tak menggunakan Excel untuk menjalankan linear regression anda? Jom kita buat lagi latihan-latihan lain menggunakan data-data yang lain dan cara interpretasi seperti mana yang saya telah ajarkan tadi. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda. Jika ia bermanfaat, jangan lupa untuk like, share dan komen untuk penambahbaikan di masa-masa hadapan. Bertemu lagi di dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Azza. Bye.